Pertama-tamanya memberikan sedikit saja berkenaan dengan uh, ilmu hadis yang secara umumnya itu adalah dinisbahkan kepada perkataan dan juga perbuatan serta takrir atau diamnya Rasulullah ke atas sesuatu yang dilakukan di hadapan Nabi, maka ianya akan menjadi sumber hukum atau menjadi hadis bagi kita sebagai umat Nabi. Tentunya Islam memiliki 4 referensi utama dalam segi hukum hakamnya. Yang pertama tertinggi sekali adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga Al-Qiyas, yang keempat Al-Ijma'. Ini yang menjadi rujukan bagi kita khususnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-Quran bidangnya dalam ilmu tafsir dan juga ilmu Al-Quran dan hadis ini sejarah penubuhan atau penyusunan hadis itu ada beberapa riwayat atau beberapa cerita yang menceritakan tentang penyusunan ilmu hadis. Ianya adalah bermula daripada hatta di zaman sahabat sendiri sudah pun ada beberapa sahabat yang menulis hadis-hadis seperti Jabir bin Abdullah lebih kurang pada tahun ke-60 daripada hijrahnya Rasulullah SAW, dan Jabir bin Abdullah adalah seorang sahabat. Cuma penyusunan hadis itu di zaman itu tidaklah serapi. Penyusunan hadis bermula daripada abad yang kedua, bermula daripada zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, di mana penyusunan hadis lebih rapi lagi, dan munculnya banyak fitnah-fitnah yang ada di kalangan umat Islam pada waktu itu dalam pemalsuan hadis, di dalam memalsukan hadis. Maka lahirlah ulama-ulama hadis, terutamanya sekali adalah Imam Al-Bukhari yang akan kita baca kitabnya pada malam hari ini, yang menyusun ilmu hadis dan juga menyusun kriteria hadis mana yang akan diterima dan mana hadis yang tidak diterima, bukan oleh kerana menolak hadisnya, akan tetapi karena perawi hadis itu yang kurang dipercaya untuk diambil hadisnya, karena apa yang disampaikan itu adalah membawa nama Rasulullah. Maka kalau tidak amanah pembawa hadis itu, maka akan jadi bercelaru hukum, akan rosak umat ini disebabkan pemalsu-pemalsu hadis. Maka oleh sebab itu lahirlah ulama-ulama yang mencipta kriteria hadis mana yang boleh diterima dan hadis mana yang tidak boleh diterima, yang dinamakan dengan ilmu mustalah al-hadis, atau ilmu yang mengkaji tentang periwayatan hadis atau hukum hadis. Ini lebih kurang pada permulaan abad yang kedua daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk tidak banyak saya membahaskan tentang sejarah penyusunan tadwin hadis itu, siapa yang tulis pertama, macam mana kriteria yang dipegang oleh Imam Bukhari, bagaimana dengan Imam Muslim. Saya rasa itu mungkin agak terlalu spesifik untuk nak dijelaskan. Sebagaimana saya katakan dalam mukaddimah, saya akan fokus kepada konten hadis itu sendiri. Ini just brief saja untuk memaklumkan betapa umat Islam pada kurun-kurun yang pertama, abad-abad yang pertama, concern dengan ilmu hadis, sehingga disusunlah ilmu-ilmu mustalah al-hadis. Dalam hadis ini Al-Imam Al-Bukhari tentunya ghaniyun an ta'rif, yakni sudah cukup masyhur untuk disebutkan secara terperinci biodata beliau yang cukup masyhur dengan hadis atau dengan mengumpulkan hadis yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Beliau adalah Muhammad ibn Ibrahim ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardizbah Al-Bukhari. Dalam buku yang ada di tangan saya ini, ada dijelaskan sedikit berkenaan dengan biografi Al-Imam Al-Bukhari hanya dalam beberapa penulisan mukaddimah atau kata pengantar yang ada. Sedikit ada perbezaan, saya rasa mungkin ada salah cetak
seperti dalam kata pengantar yang pertama ada disebutkan kalau Imam Al-Bukhari lahir 13 Syawal 13 Syawal 194 Hijriah, bertepatan dengan 20 Julai 810 Masehi. Kemudian pada kata penghantar yang kedua, saya rasa mungkin salah cetak kod ya. Sebab di sini tulis 13 Syawal 104. 104. Mungkin nak tulis 194. Dan perbezaan yang kedua, kata penghantar yang pertama 20 Julai 810, kata penghantar yang kedua 4 Ogos 810. Adapun kewafatan Imam Al-Bukhari, kata penghantar pertama dan kedua sama, tidak ada perbezaan. Saya rasa mungkin ada salah cetak atau perbezaan antara 4 Ogos dengan 20 Julai ini. Saya rasa mungkin akan merujuk, selalunya orang dulu guna tarikh Hijri, takwim Hijri. Jadi kalau ikut apa itu? Kalau ikut internet maka akan beza berapa tanggal berapa masa itu kalau dimasehikan untuk sekarang ini. Sekarang ada app itu untuk mengetahui kalau 1000 tahun yang lalu sekarang ini bulan apa masa itu. Ya, jadi saya ingat ini adalah perbezaan kecil saja. Hanya menyebutkan di sini berkenaan dengan kata penghantar pertama yang disampaikan oleh Al-Fadhil yang berbahagia, yang berhormat, Datuk Senator yang berhormat Senator Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri ada sedikit memberikan ulasan konten daripada buku ini, menceritakan biografi Imam Al-Bukhari, di mana dilahirkan, bagaimana beliau belajar dan di mana diwafatkan, serta menceritakan konten ringkas daripada buku Al-Adab Al-Mufrad. Saya rasa yang ini semua yang hadir di sini sudah ada bukunya, boleh merujuk biodata Imam Al-Bukhari untuk lebih mengenali tentang beliau. Tapi bagi saya cukup Imam Al-Bukhari ini sudah masyhur dengan tulisan Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Al-Bukhari yang terhimpun di dalamnya lebih daripada 7,000 hadis, lebih kurang 7,525 hadis yang terhimpun dalam Sahih Al-Bukhari. Bukan bermakna Imam Al-Bukhari hanya hafal 7,000 hadis saja. Beliau di usia 16 tahun sudah hampir 70,000 hadis yang dihafal. Dan beliau mengkaji 600,000 hadis. Dan tidaklah dikatakan seorang itu pakar dalam ilmu hadis atau Amirul Mukminin fil hadis kecuali sudah melebihi 1 juta hadis yang dihafal. Dan ini bukan mudah bagi seseorang untuk sampai kepada peringkat yang sedemikian, tetapi Imam Al-Bukhari dapat mencapainya. Namun 7,000 lebih hadis yang ditulis oleh beliau dalam kitab sahihnya itu adalah beliau sebelum menulis hadis, beliau meletakkan kriteria untuk hadis itu ditimbang dengan kriteria itu, barulah diletakkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kriteria yang diletakkan oleh beliau sangat ketat, sehingga tidak semua hadis yang dihafal oleh beliau itu memenuhi kriteria yang dibuat oleh beliau. Kriteria itu lebih ingin memastikan kalau hadis yang akan ditulis memang betul-betul datang daripada Rasulullah atau diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kriteria itu adalah untuk membezakan kekuatan hadis itu, di mana hadis yang paling jelas itunya adalah datang daripada Rasulullah SAW, karena amanah beliau untuk menulis hadis itu, karena ini hadis Nabi, sumber hukum bagi umat Islam sepanjang zaman. Beliau amat berhati-hati, tidak menulis kecuali dalam keadaan berwudu, istikharah terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua hadis yang ditulis oleh beliau sangat berhati-hati. Oleh sebab itu ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan kalau tulisan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya adalah kitab yang paling benar setelah Al-Quran Al-Karim. Cukup itu menjadi satu kehebatan kepada Imam Al-Bukhari akan berhati-hatinya dalam penulisan hadis.
Uh,